Lembah Sungai Patani Selatan Thailand hari ini menampilkan penghidupan berasaskan pertanian di sepanjang laluannya. Pemandangan waktu ini tidak mungkin sama dengan suasana waktu lampau. Hanya sejarah yang mampu menyingkap hakikat itu. Inilah kawasan muara Sungai Patani yang pernah menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Melayu Patani. Dahulu ia menjadi tumpuan kapal dari benua yang jauh, berlabuh merealisasikan perdagangan antarabangsa selepas kejatuhan kerajaan Melaka di tangan penjajah Portugis pada tahun 1511. Sungai Patani mempunyai kelebihan tersendiri. Ia berlangsung 200 km hingga ke pedalaman Bentong di sempadan Malaysia. Peranan sungai waktu silam dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Mubalik dalam menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Patani. Kerana peranan waktu silam itulah hari ini resam agama Islam bersemi teguh di sepanjang Sungai Patani. Persamaan antara dahulu dan sekarang ialah kemahiran umat Melayu di bidang pelayaran dan usaha meraih rezeki di lautan. Turut melibatkan kemahiran di bidang pembuatan kapal. Inilah antara warisan Melayu yang masih kekal dipertahankan di sini. Penduduk di sepanjang Sungai Patani terkenal dengan kegiatan memelihara ikan dalam sangkar. Di daerah ini, orang Melayu menguasai aktiviti komersil ini. Bagi Abdul Rahim, ia adalah usaha keluarganya sejak 10 tahun dahulu untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Di daerah ini sahaja ada lebih 50 sangkar pemeliharaan ikan air tawar yang dimiliki oleh penduduk Islam. Jenis ikan yang diternak ialah jenaha, siakap, tenggiri dan ikan merah. Hasil ternakan ikan agak lumayan kerana ia dijual di restoran besar di seluruh daerah selatan Thai. Hasil satu musim atau setiap 6 bulan boleh menjangkau hingga 300,000 baht atau 30,000 ringgit. Permintaan kepada ikan air tawar ini agak tinggi memandangkan Thailand popular dengan sajian berasaskan makanan laut. Ia usaha sampingan nelayan dalam meningkatkan sumber pendapatan mereka. Wanita di sini turut memainkan peranan penting dalam perniagaan. Budaya ini saling tak tumpah seperti di Kelantan. Kegiatan ekonomi seperti ini kebanyakannya diselia oleh wanita. Sebenarnya, di sebalik lautan dan sungai di wilayah Patani ini tersimpan rahsia ketamadunannya di bawah kuasa wanita. Dikisahkan bahawa pernah satu waktu kuasa pemerintahan Patani berada di tangan 4 raja wanita secara berurutan selama 67 tahun daripada tahun 1548 hingga 1651. Di sebalik pepohon kelapa ini tersembunyi sejarah pahit yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa Melayu di daerah selatan Thailand. Kebanyakan penduduk di sini mampu menyibas kembali sejarah silam itu. Menurut mereka, 3 daripada 4 makam raja wanita itu terletak di hujung kampung di Saiburi ini. Budaya memilih pemerintah di kalangan wanita di Patani bersamaan dengan institusi Kesultanan di Kelantan. Malah pemerintahan wanita di Patani hampir sezaman dengan pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Kelantan. Sebelum tahun 1651, kuasa Siam tidak mampu menggugat kedaulatan Kesultanan Patani memandangkan terdapat sokongan ketenteraan daripada Kesultanan Johor dan Pahang. Difahamkan,
Sewaktu Raja Wanita yang terakhir itu memerintah, tercetus perebutan kuasa sehingga berlarutan menjadi perang saudara. Setelah itu, pemerintahan Patani diwarisi oleh Salasilah Kesultanan Kelantan. Dan bermula dari detik itulah, Patani sentiasa bergolak dan akhirnya dijajah oleh Siam. Inilah makam 3 Raja Wanita Patani, Raja Hijau, Raja Biru, dan Raja Ungu. Merekalah waris terakhir pemerintahan Kesultanan Patani di abad ke-17. Tetapi yang mengherankan, Islam tidak pudar di bumi Patani akibat keruntuhan institusi beraja. Malah, ia menyaksikan keutuhan risalah Rasul yang terus berlangsung hingga ke hari ini. Jika begitu, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan itu? Ketika mula dijajah pada tahun 1786, Patani menjadi pusat pendidikan Islam terunggul di rantau Melayu sehingga ia digelar Serambi Mekah. Pondok Bera di Saiburi Patani ini antara warisan sistem pendidikan tradisional yang masih kekal hingga ke hari ini. Faktor politik dan kekuasaan institusi beraja yang terhimpit oleh penjajahan Siam waktu itu tidak mungkin mampu mendokongi penyebaran agama Islam tanpa bantuan institusi pendidikan tradisional atau pondok. Perkataan pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang bermaksud tempat tinggal sementara. Institusi pondok merintis konsep pendidikan berasrama penuh yang pertama di rantau Melayu. Malah waktu dahulu, ramai pelajar dari seluruh rantau Melayu hadir ke sini untuk menimba ilmu. Allahu Akbar, Allah. Hakikatnya, penyebaran agama melalui perantara bahasa Melayu dan tulisan Jawi menjadi antara faktor memartabatkan bahasa Melayu sebagai lingua franca di seluruh daerah Asia Tenggara sejak dari abad ke-14 lagi. Dan di abad ke-18, Patani menjadi pendokong utama sistem pendidikan Islam di rantau Melayu. Ketika itu dianggarkan terdapat 900 pondok di seluruh selatan Thailand. Kebanyakan lulusan pondok ini melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. Sekolah pondok turut mendapat julukan sekolah rakyat. Sekolah rakyat bermaksud sekolah yang mendapat sokongan masyarakat sepenuhnya tanpa bantuan kerajaan. Tetapi hari ini, institusi yang masih mengekalkan pengajian tradisi di Patani tidak melebihi 50 buah. Kebanyakannya diserapkan ke sistem pendidikan madrasah persendirian yang menggandingkan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional Thailand. Tetapi peranannya waktu dulu berjaya menongkah arus penjajahan mental sehingga seluruh akidah penduduk Melayu di sini berjaya dipertahankan. Peranannya di Patani waktu itu tepat pada masanya serta dianggap yang terkehadapan di zaman itu. Kejayaan institusi pondok di Patani mempertahankan kedaulatan Islam ketika dijajah suatu kelebihan yang perlu disingkap. Asas keutuhan itu berada di tangan barisan ulamanya. Siapa menyangka pribadi ulama yang menduduki tangga teratas dalam kemelut perjuangan pendidikan di rantau Melayu berasal di sini. Syekh Daud Al-Fatani, ulama yang paling menonjol di rantau Melayu di abad ke-18 dan 19. Ketika zamannya lah Patani digelar Serambi Mekah menggantikan Aceh. Inilah dikatakan telaga yang digunakan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Di sini terdetik pertanyaan mengenai riwayat hidupnya. Pada 1786, Siam menjajah Patani dan Syekh Daud ketika itu berusia 17 tahun terpaksa mengalihkan pengajiannya ke Aceh dan seterusnya ke Mekah dan Madinah. Dia menimba ilmu di sana selama 35 tahun. Setelah itu, dia mengajar di Mekah dan meneruskan usaha penulisannya. Usahanya direstui oleh kerajaan Utsmaniyah Turki dan kebanyakan hasil kerjanya dicetak di Mesir dan Mekah.
Ia diulang cetak di Singapura, Pulau Pinang dan Patani sendiri. Dia adalah penterjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu pertama di rantau Melayu. Peranannya ini membolehkan ilmu Islam difahami lebih meluas di seluruh pelosok rantau ini. Difahamkan karyanya dan karya terjemahannya berjumlah 63 buah. Di pondok, kitab sumpama ini popular, dipanggil Kitab Kuning. Inilah Kampung Parit dan di sinilah dikatakan tapak rumah tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Bagaimanapun sejak berpuluh-puluh tahun tempat ini telah pun ditinggalkan. Seperti apa yang dapat kita saksikan, tiada sebarang bangunan di sini, dan sebelah sana ialah perigi di mana Syekh Daud Al-Fatani dikatakan dapatkan bekalan airnya. Syekh Daud Al-Fatani dikatakan lahir di kawasan Kampung Parit ini pada 1740. Walaupun tiada nisan di sini sebagai tanda, namun setidak-tidaknya perigi di sini memberi kenangan kepada seorang tokoh agung yang berjasa kepada agama dan bangsa. Itulah Syekh Daud Al-Fatani, nama yang berjaya mendaulatkan agama ketika runtuhnya institusi beraja. Dia meninggal dunia di Mekah ketika berusia 106 tahun. Jasanya itu berjaya memupuk perkembangan peradaban ilmu di Patani abad ini. Keutuhan pegangan kepada ajaran Islam berkesinambungan hasil perjuangan ulama silam. Hari ini, keamanan membentuk penghidupan yang lebih bermakna di daerah ini. Dan penerapan nilai pendidikan turut diletakkan di landasannya yang sebenar, bersesuaian dengan perkembangan zaman. Faktor zaman mencorakkan perubahan baru di kebanyakan sistem pendidikan pondok. Kerajaan Thailand hari ini ikut serta merestui sistem pendidikan Islam yang berganding dengan kurikulum nasional negara. Kini, kebanyakan pondok bertukar menjadi madrasah persendirian yang menerima penggabungan dengan sistem pendidikan nasional Thailand. Ia sebagai satu usaha membentuk integrasi nasional. Darun Nisat Al-Witya ini satu daripada sekolah pondok yang bertukar menjadi sekolah pendidikan Islam swasta. Kerajaan Thailand hari ini menghormati hasrat orang Melayu membina budaya pendidikan tersendiri berasaskan Islam. Antara yang terlibat secara aktif memperjuangkan taraf pendidikan bangsa Melayu dalam arus kemajuan negara Thailand hari ini ialah Haji Abdul Kadir. Dia timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Patani merangkap pengarah pentadbiran sekolah ini. Dia pernah berkhidmat sebagai Kadi Wilayah Patani selama lebih 28 tahun. Haji Abdul Kadir bersama pendokong sekolah pondok lain berjaya membawa arus baru dalam sistem pendidikan bangsa Melayu di sini. Dia mahu memartabatkan darjat anak bangsanya setaraf dan seiring dengan bangsa yang lain. Dan sebab inilah saya masih ada di sini. Saya tetap pergi duduk di Malaysia, di Indonesia, di Saudi, di mana saya berada. Karena di sini tempat tumpah darah kami, tempat tumpah darah saya pasti hidup di sini. Saya pasti bina bumi di sini dan masyarakat Muslim di sini. Inilah jati diri penduduk di Sungai Patani hari ini. Tetapi di sebalik itu masih belum terpadam kenangan sejarah peradaban Kesultanan Melayu melayari pemerintahan di sudut sungai ini seabad yang lalu. Daerah tempat ini menjadi satu tempat pelabuhan masa Tuku Besar atau Tunku Muhammad Kamaruddin mengatah negeri Patani. Masa 1 tahun lebih dulu, pelabuhan ini bila Raja-Raja Siam mau jumpa Raja Tunku Muhammad tu, dia pelabuhan sini, perahu-perahu yang berhenti di sini. Jalan kaki ke Istana Raja. Istana ada di sana. Kawasan bekas pelabuhan Kesultanan Melayu ini masih menjadi sebutan. Di sungai inilah perubahan paksi sejarah terpaksa diterima. Ketika Siam berjaya menjajah Patani pada 1786, Siam masih mengekalkan kedaulatan takhta Kesultanan.
Hanya setelah termeterinya perjanjian Inggris-Siam pada tahun 1909, kuasa Sultan dimansuhkan di seluruh daerah Melayu ini. Tetapi kebebasan melanjutkan adat dan budaya beragama yang dibuka seluasnya oleh kerajaan Thailand hari ini satu nikmat yang memungkinkan penduduk Melayu di sini menyatakan ketaatan kepada negara di mana mereka berada. Walaupun kuasa Kesultanan Melayu di sini termansuh pada tahun 1909, tetapi warisan pusaka kekal turun-temurun. Satu daripada kesan tamadun itu masih terpelihara di kawasan Kampung Raja Cabang 3 Patani ini. Selepas terputusnya keturunan Raja Wanita terakhir Patani, kuasa pemerintahan di sini beralih kepada Salasilah Kesultanan Kelantan. Dan kota ini diasaskan pembinaannya ketika zaman Tengku Bahar Putra Raja Sakti yang juga pengasas takhta Patani dari keturunan Sultan Kelantan pada tahun 1651. Menurut Raja Arifin Tengkuci, dari masa ke semasa kota ini dibaik pulih oleh waris pemegang takhta Kesultanan ini sehinggalah ke zaman Raja Muhammad Kamarudin pada tahun 1881. Setelah itu, kota ini kekal menjadi milik kerabat di Raja Kelantan sehingga ke hari ini. Sewaktu kru jejak Rasul berada di sini, pembinaan bangunan baru sedang berlangsung menggantikan istana lama yang diperbuat daripada kayu. Dibina semula rupa bentuk macam istana dulu. Benteng kota batu yang mengelilingi istana raja waktu dulu masih kekal. Pernah pada tahun 1831, ia menjadi kubu gerakan tentera rakyat Melayu yang dipimpin oleh gagasan bangsawan Kedah dalam membebaskan negeri-negeri Melayu di daerah ini, sehingga berjaya mengundurkan tentera Siam hingga ke Songkhla sebelum campur tangan Inggris dan kerajaan pusat di Bangkok. Tetapi, tirai persengketaan yang berselindung di sebalik kota ini yang menutup erti kebebasan waktu dahulu mula disingkap. Dan pemegang amanah kota cabang 3, Muhammad Yusof Kadir, akan memastikan warisan sejarah ini terus terpelihara. Tidak jauh dari kota tersergam Masjid Raja Cabang 3. Masjid ini dibina oleh Tengku Sulaiman, anak Tengku Muhammad Kamarudin pada tahun 1890. Tengku Sulaiman antara Sultan Patani yang dilantik oleh Raja Siam ketika Patani berada di bawah naungan kerajaan pusat di Bangkok. Yang berlalu tetap berlalu. Hanya kenangan memupuk keinsafan betapa satu waktu pernah wujud pemerintahan beraja mendaulatkan agama. Di sudut lain, bersemi kubur raja di pinggiran Masjid Teluban. Amat malang, masjid seindah ini turut bersemadi bersama raja yang membinanya. Ia tidak lagi selamat digunakan sejak 20 tahun lalu. Inilah antara warna-warna sejarah yang terpaksa dilalui. Yang pasti, perubahan zaman turut merubah wajah peradaban. Dan wajah baru dalam seni bina masjid di Patani hari ini bukti kepada kelangsungannya menggantikan kepiluan yang berlalu.
Semoga Anda mendapat manfaat daripada episod hari ini. Pastikan Anda bersama kami esok dalam episod di Yala, Thailand dan ikuti bagaimana sebuah masjid di Yala dikunjungi 10,000 orang setiap hujung minggu semata-mata untuk mengikuti pengajian Kitab Kuning. Jumpa lagi.